Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Maib menjunjung syiar membaju ummah. Selamat datang ke Salah Sila Perlis, segalanya Perlis. Baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberikan peluang sekali lagi untuk kembali menjadi host untuk episod kali ini. Dan setelah beberapa episod Dr. Hazman telah menjadi host, saya kembali ke tempat asal saya, iaitu host untuk Salah Sila Perlis. Dia mengikut episod pertama dulu. Tapi pada kali ini kita bersama dengan Dr. Hazman untuk memecahkan lagi sejarah Perlis dan membuka lagi minda orang Perlis tentang sejarah yang kadang-kadang tidak diceritakan kepada kita. Dan kadang-kadang tak ada pun dalam buku. Kami akan buka semula mengikut fakta-fakta yang ada di dalam buku Salah Sila Perlis. Dan juga beberapa sumber yang autentik lah maksudnya. Dan kita tanya sikit lah Dr. Azman. Apa khabar tu? Alhamdulillah sihat. Dia nampak tu bertambah kurus sikit Dr. Azman ni, Masya Allah. Baik, pada kali ini kita sekali lagi akan kembali kepada sejarah negeri Perlis, iaitu kepada tokoh yang cukup maksudnya banyak jasa kepada Perlis. Dan baginda merupakan raja pertama negeri Perlis kalau ikut betul, Doktor? Ya, betul. Ya. Dan tajuk kita pada malam ini adalah Raja Syed Hussein Jamalul Lail, pejuang atau pendahaka. Kalau tuan-tuan tengok pada visual tu, ada nampak macam telur kan, tapi itu bukanlah telur ayam, tetapi di situ adalah cap mohor diraja, iaitu cap mohor Tuanku Syed Hussein Jamalul Lail. Ya, yang dijumpai ataupun di mana, di muzium? Ya, tapi maksudnya di situ kalau tuan-tuan dan perempuan boleh lihat dan boleh sama-sama baca, di situ dia ada tulisan Hussein bin Harun. Maknanya Syed Hussein bin Syed Harun. Tuanku Raja Syed Hussein Jamalul Lail ibni penghulu Syed Harun Jamalul Lail. Ya, jadi yang lain-lain tu adalah corak-corak lah. Dan waktu ni baginda menggunakan cap mohor ini tanpa gelaran Syed. Ya, betul. Dia guna nama tubuh saja. Harun kan? Hussein saja. Ya, Hussein bin Harun. Ya, jadi lebih kurang kalau kata kita nak terus sebutkan mengapa episod ini menjadi penting kepada kita. Okay. Mungkin kalau tak silap ada saudara nak tunjukkan visual. Tapi sebelum tu kita akan mendengar satu titah diraja, iaitu daripada Tuanku Raja Muda, Tuanku Syed Faizuddin Putra, ketika menjadi ataupun menjawat jawatan ataupun menjadi pemangku Raja Perlis ketika itu, yang memberi titah di SMK Arau yang telah dinamakan nama baru, iaitu diletakkan nama SMK Syed Hussein. Jadi kita tengok dulu video ini supaya mudahlah tuan-tuan kenal siapa Raja Muda sebenarnya. Banyak kadang-kadang ada orang tak kenal tu. Baik, kita tonton dulu video daripada yang telah saya sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, Raya Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua dapatlah kita bersama pada pagi yang sungguh indah lagi berbahagia ini. Saya ingin menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, JPN, pihak pengurusan sekolah dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis yang penuh bermakna ini. Mari kita bagi satu tepukan yang paling gemuruh kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Banyak persiapan yang telah dilaksanakan saya pasti, dan saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat
dan semua div-div yang sudi melapangkan masa hadir. Guru-guru dan pelajar terpaksa hadir. Dan baru 2 minggu lepas saya bersama-sama juga dengan Darjah Pemuda dengan Yang Maha Menteri di program Universiti Malaysia Perlis di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur untuk seminar institusi Raja Siraj. Dan kali ini 2 minggu kemudian Yang Maha Menteri datang ke Perlis, dan dalam tempoh 24 jam lebih kurang ni saya difahamkan banyak program untuk menteri, dan saya haraplah banyak seperti mana kehadiran Yang Berhormat Menteri-Menteri, termasuklah Yang Berhormat Perdana Menteri Negeri Perlis akan mendapat limpahan yang melimpah ruah lah, insya-Allah. Hadirin sekalian, sekolah adalah wadah untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai melalui kurikulum kebangsaan yang dirangka khusus untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing bagi mencapai transformasi pendidikan berkualiti dan berupaya memberi pendidikan yang bermakna dan berimpak tinggi kepada generasi pewaris negara. Sehubungan dengan itu, murid perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran pembelajaran secara digital, critical thinking dan higher order thinking supaya bersesuaian dengan zaman mereka. Guru-guru juga perlu menyahut cabaran ini dengan melengkapi diri dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan kompetensi berkaitan pedagogi serta pengurusan pengajaran dan pembelajaran PDP yang berkualiti, berkesan serta bermakna kepada murid agar standing dengan rakan sebaya mereka di negara serantau. Saya menyeru agar pihak KPM, JPN dan sekolah bergerak seiring, sederap dan seirama untuk memperkukuh sokongan kepada guru-guru melalui program peningkatan kompetensi yang berkesan berdasarkan pengalaman dan keperluan mereka, serta mengambil segala inisiatif untuk menggembling tenaga bagi merapatkan kesenjangan literasi dalam kalangan murid bagi memastikan tiada murid yang tercicir daripada dunia pendidikan. Hadirin sekalian, saya sentiasa mendoakan agar sekolah ini dan sekolah-sekolah lain di Negeri Perlis terus menjadi wadah penguasaan pelbagai bidang ilmu dan berupaya memacu kecermangan dalam bidang pendidikan. Saya baru maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, sekolah ini special bagi di Perlis ni. Sebab bukan semua sekolah ada etnik macam sekolah ni. Ya, mungkin ada lebih, ada kurang, tapi sekolah ni memang cukup banyak. Melayu, Cina, India dan juga lain-lain, termasuklah daripada Sabah dan juga Sarawak. Ya, bagi etnik. Mari kita bagi satu tumpukan yang gemuruh kepada semua. Itu satu kekuatan lah, satu kekuatan yang mana kita perlu terapkan untuk negara kita dan juga negeri kita, iaitu semangat perpaduan. Siam lagi satu, ya, Siam lagi satu tinggal tadi. Mayoritas saya dengan ini mengisytiharkan nama Sekolah Menengah Kebangsaan Arau dijenamakan sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hussein SMK. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih tuanku. Apa tu tuanku? Patut jawab maklumat secara majlis diteruskan dengan simbolik perasmian. Baik doktor, daripada video tadi melihat tuanku begitu bersemangat sekali membeli titoh ketika bertitoh di atas pentas tu. Saya doktor ada sekali kat situ pasal. Ya, saya ada. Apa pandangan doktor apabila melihat tuanku berkeadaan seperti itu? Jadi kalau kita perhatikan balik sebagaimana lahirnya episod pada kali ini, sebenarnya kita kata asal-asalnya kita kata memang Raja Syed Hussein tu adalah Raja Negeri Perlis lah. Ya, betul. Tetapi akhirnya dalam beberapa tahun kebelakangan ini mungkin kita anggarkan dalam lebih kurang dalam macam nak jadi 15 tahun kebelakangan ini wujud persepsi-persepsi yang nampaknya tidak begitu enak, Ya, betul. tentang almarhum ini. Dan ada pelbagai pihak daripada kanan dan kiri datang
dengan satu bentuk macam propaganda lah, untuk mengatakan baginda sekian dan sekian dan sekian dan sekian. Maka sebab tu kali ini kita berhajat untuk mengetengahkan apakah antara dakwaan yang dilemparkan kepada baginda, dan seterusnya sedikit sebanyak menjawab dakwaan-dakwaan tersebut menggunakan beberapa sumber-sumber yang ada lah. Baik. Tapi saya, kalau tak silap saya, kali ini juga ada satu segmen khas. Ya, betul, segmen yang khas. Kita kata kita merupakan suatu macam react dan juga jawapan kepada yang berasal daripada episod 35. berkenaan dengan Perang Kemerdekaan Perlis Kedua dan Parlimen Chowting. Ya, betul. Ya, saya persilakan. Baik, kita tengok visual sikit, iaitu ini adalah salah satu komen yang terima kasih kepada saudara Muhammad Herman Roslan MSR. Ya. Dia merupakan juga salah seorang yang menulis Ya. sejarah juga. Tapi di komen tu dia kata Chowting tu sah-sah nama Cina. Ya. Pasal apa pula dia kata macam tu? Ya. Baik, kami pun tidak ni lah, segmen khas ni dibuat untuk react balik jawapan tu. Soalan dia tu, dia kata Chowting tu Cina. Tapi kami akan menjawab balik lah dengan komentar kami. Baik, kita tengok sikit komentar yang telah kami sediakan. Yang pertama tu, kalau tengok pada visual, kalau boleh kru tunjukkan video sikit. Baik, dia. Okay. Kalaulah Chowting ni seorang Cina, Ya. kita menggunakan konsep Islam untuk semua. Kalau Ya. nombor satu tu, sesuai dengan Islam untuk semua. Parti PAS contohnya kita gunakan. Misalnya mempulakan sebutan Islam for all. Ya. Merujuk kepada kesejarahatan Islam yang tidak terbatas kepada etnik dan ras. Maksudnya kalau Cina pun tak apalah, Islam. Dia Islam. Ya. Yang penting dia berjuang untuk Perlis sebenarnya. Ya. Dan adakah Chowting seorang Cina atau Melayu adalah persoalan, akan tetapi adalah sebuah realiti bahawa beliau memang beragama Islam daripada tu. Dan yang kedua, maksud Melayu pula doktor, sebab ini terkandung dalam kalau ikut betul dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. Nah, lepas tu tarikh orang Melayu boleh berbahasa Melayu, berbudaya Melayu dan beragama Islam pula. Ya. Boleh dikira sebagai takrif dalam orang Melayu. Dia dikira sebagai ciri-ciri hasil asimilasi pada beliau ni amat kuat semua lah doktor, kalau tengok betul. Ya. Daripada episod 35 tu memang kuat. Dari wajah jika benar beliau seorang Cina. Ya, betul. Ya. Seterusnya, ini dari segi bahasa pula. Ya. Ini daripada yang saya kaji dan Ya. saya tengok Hokkien ni, adakah Chowting ni adalah panggilan yang baik ataupun buruk? Ya. Tapi kalau tengok pada Hokkien, Chowting dari segi harfiah ataupun literal dia, bau busuk. Ya. Bau busuk ni maksudnya benda yang tak elok lah, gararan ni yang diberi Chowting tu kepada dia. Ya. Seterusnya kita sikit-sikit lah sebab nanti boleh baca lagi. Ya. Okey. Seterusnya di dalam Mandarin pun sama juga. Dia tak ada, tapi Chowting dalam bahasa Mandarin dia tak gunakan Chowting, dia gunakan macam janggal. Janggal sangat. Lebih janggal lagi. Nampak Chowding macam tu, tapi benda tu benda yang buruk jugalah. Ya. Puncak, bau busuk, semua tu adalah gelaran yang paling buruk diberikan kepada Parlimen ataupun Chowting kita ni. Ya. Seterusnya yang ni adalah dalam Siam sendiri lah. Ya. Chowting tu bererti raja dalam bahasa Siam, dan Ting pula bantahan. Maksudnya raja yang membantah ataupun memberontak. Ya. Dan dalam masa yang sama ada juga orang Melayu yang menggunakan gelaran Siam. Ya. Antaranya adalah ayah Tok Arau sendiri. Ya. Yang bernama Muhammad Yunus memiliki gelaran Siam, dialek Cenak, iaitu Nai Bukong. Ya. Dan jelaslah bahawasanya gelaran yang diberikan kepada Chowting ni Gelaran tu gelaran Siam, tetapi dia orang Melayu, dia orang Islam. sungguh betul. Ya, seperti mana Nai Bukong juga, dia adalah orang Melayu, orang Islam, tapi menggunakan gelaran Siam. Ya. Okey. Dan juga memang gelaran buruk dah Ya. Siam bagi kat dia, Betul. untuk merendahkan diri dia ataupun merendahkan taraf dia tu Ya. sebagai seorang pahlawan di Perlis. Ya. Baik, seterusnya ada lagi, tak habis lagi. Ya. Ada lagi ucapan nauzubillah menunjukkan beliau tu memang seorang Islam. Kalau ikut pada ni, ucapan nauzubillah ni dia kata kepada, dia menolak
permintaan raja ataupun Siam untuk mengadap dia melawan kepada utusan tu. Ya. Kedua adalah peranakan petani. Ya. Walaupun dia peranakan petani tapi menetap dan tinggal terus di Perlis. Ya. Dan menjadi seorang yang cukup taat kepada tuanku. Ya. Masa tu yang menentang Siam. Bersama-sama lah, maksudnya zaman tu zaman peperangan Kedah Siam. Jadi dalam masa yang sama Perlis turut terlibat secara langsung. Walaupun tak disebut. Doktor? Ya. Kan, penggunaan bahasa Melayu Perlis. Bahasa Melayu Perlis, macam mana dia nak kumpulkan orang Cuping, orang Matayak, macam mana nak kumpulkan orang yang ada di situ, mestilah menggunakan bahasa Perlis, doktor. Ya. Dari situ orang Melayu, orang Perlis pula. Orang Perlis sendiri Ya. lagi mudah untuk berkomunikasi. Kalau di Cina pun, doktor, Ya. dia dah lama dah, maksudnya dia dah boleh berbahasa Melayu dengan baik. Jadi orang Melayu, Maksudnya kalau dia tu Cina dan dia tak boleh menguasai bahasa Melayu Perlis, dia bukan beragama Islam, maka macam mana orang Melayu akan bersatu berperang di belakang dia sebagai ketua? Jadi jawapan dia sudah pasti orang Melayu tak boleh. Dia nak terima seorang pemimpin dalam peperangan macam tu. Orang Cina pula. Kecuali kita kata dia, kalau dia Cina pun dia Muslim, kalau dia bukan Cina pun nampaknya itu yang lebih hampir. Ya. Ya. Baik. Kubang Mat Tangguk. Ada lagi, dah habis lagi, ada lagi. Kubang Mat Tangguk. Kubang Mat Tangguk ni adalah satu kawasan di Arau. Ya. Dan ini adalah tempat asal, tempat tinggal Coting sebenarnya. Ya. Tok Ku Kiam lah kita panggil kepada dia. Ya, Tok maknanya sebuah kampung orang Melayu, penempatan orang Melayu. Tidak ada sebarang tanda-tanda yang mengatakan ada etnik lain atau bangsa lain yang duduk di situ. Maknanya bila kampung Melayu tu dia 99% adalah orang Melayu. Ya, sungguh. Ya, dan ke-10? Dan yang ke-10 adalah Pedang Cenatas dan Cenangkas. Pedang ni hanya digunakan oleh orang Melayu. Dia satu senjata yang menjadi ciri juga kepada orang Melayu lah. Ya, orang Cina kalau ikut betul, doktor. Cina dia ada senjata sendiri. Ya. Dan kadang nak guna pun kadang Inggeris beri senjata pada mesti pistol, senapang dan semua dia. Cina akan guna yang tu. Ya. Kadang pedang Cenatas ni kalau ikut sejarahnya memang orang Melayu saja yang menggunakan pedang dan menjadi satu lambang kepada orang Melayu. Ya. Untuk pedang ni. Dan kami menyangkallah dakwaan tersebut sebabnya memang agak jauh lah dakwaan tersebut, katanya dia Cina. Nampak daripada dakwaan kami ni, jawapan kami ni banyak lebih kepada Melayu, bukannya Cina. Okey, doktor. Ada doktor nak tambah sikit lagi? Jadi maknanya dengan segala hormatnya kita nampak kata bukti-bukti yang ada tu mengarah kepada menyatakan Chowting bukannya Cina, sebaliknya beliau adalah orang Melayu, dan kita kata keterangan lebih lanjut ada dalam buku Salasilah Perlis terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2020. Baik. Terima kasih doktor kerana membuat penambahan sikit daripada saya. Baik, seterusnya kita akan kembali kepada tajuk asal kita, iaitu Tuanku Syed Hussein. Pejuang atau pemberontak. Baik, sebelum tu doktor, sebelum kita lebih lanjut, kita kena tahu dulu siapa itu Tuanku Syed Hussein. Dan saya nak tanya doktor lah, apakah latar belakang Raja Syed Hussein Jamaludin? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara Hilmi, kalau kita lihat balik Raja Perlis yang pertama ini, beliau adalah macam kita anggap kata sebagai pembuka lah, perintis kepada sistem pemerintahan beraja Wangsa Jamaludin yang ada di Perlis. Maka sebab itulah dalam, kalau kita boleh melihat visual yang dipaparkan, disebutkan bahawa baginda adalah Raja Perlis pertama. Allah Ta'ala berikan satu pemerintahan yang lama, iaitu lebih kurang 30 tahun, 1843 sehingga 1873. Sebelum daripada itu, beliau ataupun baginda juga menjadi penghulu mungkin Arab yang kedua, mewarisi daripada ayahandanya penghulu Syed Harun, daripada lebih kurang 1824 tahun kematian penghulu Syed Harun itu, sampailah kepada sebelum sejurus baginda ditabalkan sebagai Raja Perlis. Dan apabila penghulu Syed Harun ini mengahwini, memperisterikan almarhumah ataupun Tunku Sofiah,
iaitu puteri atau anak anda Sultan Diauddin Mukarram Shah II, Ya. maka kita kata walaupun bonda baginda Ya. adalah Wan Fatimah binti Wan Abdul Rahman, maka tetaplah baginda itu dalam riwayatnya dipelihara oleh bonda tiri baginda Tunku Sofia Ya. binti Sultan Diauddin, dan juga dikasihi oleh Sultan Diauddin Mukarram Shah II sendiri ataupun juga gelaran lain dia Marhum Kayang II. Ya. Maka beliau juga menjadi cucu angkat yang amat akrab dengan Sultan Diauddin Mukarram Shah II. Ya. Tunku Syed Hussein dijaga di istana Istana Indra Kayangan 2. Ya, Kota Indra Kayangan 2. Bukan satu kan? 2, ya. 2 kan? Ya. Baik. Di sini ada juga saya sediakan satu carta pokok ataupun peta pokok berkenaan dengan hubungan. Ya. Macam mana berlakunya perkahwinan di antara ataupun hubungan Tunku Syed Hussein sendiri dengan Tunku Diauddin. Ya. Di atas tu kalau boleh nampak tu ada ayah bagi Tuan Syed Harun Jamalullah di situ. Kalau ada dalam kotak merah tu bersama Tunku Sofiah tu berkahwin. Dan di bawah sekali tu doktor ada Tunku Nur Aisyah dan Syed Hussein Jamalullah, iaitu Raja Perlis yang pertama. Ini kita ambil daripada buku Cikgu Ahmad Ismail dan Datuk Yazid Mat. Ya. Itu buku biru tu lah. Kalau sekali lagi saya juga mohon untuk menarik perhatian para penonton, para pendengar kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita melihat kepada Raja Salasilah ini, di bahagian sebelah kiri, di atas ada satu nama, iaitu Tengku Anum Raja Negeri Kubang Pasu. betul. Seorang tokoh yang nanti kita akan sebutkan namanya dan juga peranannya. Ini menjadikan apabila Sultan Diauddin itu adalah kita kata dua beradik dengan bonda Tengku Anum. Ini kata menjadikan bahawa Tunku Sofia dan Tunku Anum itu adalah macam sepupu. Ini bermakna macam Syed Hussein dengan Tengku Anum tu adalah macam anak menakan sepupu angkat. Anak menakan sepupu angkat. Ya, kerana macam kita tu. kata nenda depa ni dua-dua beradik. Jadi mak depa ni adalah kita kata sepupu kan. Maka jadi maksudnya Tunku Anum dengan Tunku Sofiah tu adalah sepupu. Ya, jadi maknanya kita kata anak Tunku Anum tu dengan Syed Hussein tu dia nak macam dua pupu angkat lah. Jadi kita kata ini mungkin pelan-pelan nanti tuan-tuan boleh tengok rakaman ni dan boleh rewind balik. Ya. Kalau kata ada di mana-mana yang nampak tak berapa nak Jelas ataupun rasa cepat sangat. Dan tuan-tuan juga boleh tengok Rajah ni dalam buku biru tu lah. Ya. Kalau nak boleh beli tu di perpustakaan awam boleh pergi beli lah. Tak mahal pun, murah je. Ya. Sikit-sikit untuk ilmu tak nak masalah tu. Ya. Untuk rakyat Perlis pula lagi bagus kalau beli buku tu, sebab dia boleh tengok macam mana jarah Perlis jadi. Betul. Dan juga satu lagi doktor, buku kuning jangan lupa beli. Tu wajib beli buku salah Perlis tu. Dia kesinambungan dua-dua buku dia kena baca. Baik, seterusnya itu adalah sedikit latar belakang. Doktor dah buka dah banyak minda rakyat Perlis. Dah nampak dah macam siapa dah Tunku Syed Hussein ni sebenarnya. Dah nampak dah. Tapi beberapa dakwaan. Ya. Dan ada juga tulisan yang mengatakan Tunku Syed Hussein ni ni yang kita kurang senang sikit nak dengar, kan? Tapi kena dengar juga. Tak payahlah nak kena habaq juga. Benarkah jika dikatakan Raja Syed Hussein Jamalullah pemberontak dan talang dua muka? Saya sakit hati juga talang dua muka tu, doktor. Betul ke tak ni, doktor? Tak apa. Kalau kita boleh tengok ayat-ayat yang dia tuliskan. Kalau ada ayat-ayat yang dia tuliskan, okey. Seperti mana biasa kami juga tidak mahu mempopularkan buku ini. Tetapi apa yang berlaku adalah, saya ingat mungkin tidak kurang daripada 5 tempat lah.
pengarang ini kerja dia sebut kata Syed Hussein pemberontak. Syed Hussein pemberontak yang halus. Ya. Syed Hussein pemberontak talam dua muka. Syed Hussein anak pemberontak, Oh. keturunan pemberontak. Allahu Akbar. Kan? Jadi kita kata lagu tu mungkin dalam visual yang saudara Helmi sediakan ini, contohnya yang diberi garis merah tadi tu. Ya. Dia kata Syed Hussein seorang pembesar kecil telah memberontak dan mengasingkan daerah Perlis. Allah. Ya. Ini sekali dia gunakan perkataan memberontak. Kalau berikutnya, Kalau berikutnya, terbalik pula. Terlajak. Lagi. Kita. okey, jadi hak ni sekali lagi di tempat lain pula dalam bahan yang sama atau karangan yang sama, Syed Hussein telah bangun memberontak dan memperluaskan kuasa dari markasnya Mukim Arau. Ke seluruh daerah. Ya, jadi maknanya ini tempat yang kedua dia sebut kata Raja Syed Hussein sebagai pemberontak. Okey. Lagi Ha. dia sebut kata sekali lagi pemberontak, bahkan pemberontak yang paling unik. Di dalam jarah. Ya, Jarah jadi Kedah. ini pun dia sebut kali ketiga. Berikutnya, okey, jadi Syed Hussein seorang ternyata Syed Hussein ialah seorang pemberontak di baris yang ketiga. ya, dia kata maklumlah darah dan semangat pemberontak mengalir di dalamnya. Maknanya nak abang kata dia pemberontak, dia darah pemberontak, atau maknanya dia tu anak pemberontak. Bila perkara ni berlaku, dia seolah-olah secara tak langsung mengatakan negeri Perlis ni negeri pemberontak, rakyat Perlis ni rakyat pemberontak. Oh, tak boleh. Muka-muka pemberontak Allahu belakang. Akbar. Ya? Jadi ini antara dahsyat tak dahsyat lah apa yang berlaku dalam kita kata lebih kurang tempoh 15 tahun ni lah. Ya, betul. Ya, kita kata macam tu. Okey, berikutnya. Ah. Baik, ini adalah komentar kami lah. Ya, betul. Ya. Kalau ikut komentar kami, iaitu kami nak menjawab balik lah tulisan buku ni yang mendakwa-dakwi Tunku Syed Hussein sebagai pemberontak dan talang dua muka. Ini amat tak boleh diterima sebagai seorang rakyat Perlis dan juga yang menyanjungi Tunku Syed Hussein sebagai raja pertama Perlis. Ya. Dan tuanku sebenarnya meneruskan kesinambungan legasi Sultan Diuddin Mukarram Shah II. Oleh itu Perlis tidak diberi kepada Tengku Umbun yang memintanya. Sebab apa doktor? Tak Tengku Ya, Umbun. maksudnya kita kata asalnya kan Sultan Muhammad Jiwa Ya. memberikan Sultan Diuddin atau Tengku Diuddin ni memerintah Kayang. ataupun Perlis pada Ya. masa tu. Jadi bila dia perintah, kemudian apa yang berlaku adalah kekanda dia Sultan Abdullah Mukarram Shah di Kedah tu mangkat. Maka para pembesar telah mengangkat dia menjadi Sultan Kedah yang kita berikutnya. Ya, betul. Maka selepas itu baginda telah turun tahta dan kita kata menyerahkan balik tahta kerajaan Kedah kepada anak anda saudaranya Tunku Pangeran atau Sultan Ahmad Tajuddin. Ya. Maka selepas itu baginda kembali menjadi Raja Muda Kayang dan juga Setui. Maka selepas itu ada anak anda baginda namanya Tunku Yusof. Ya. Tapi Tunku Yusof ini mangkat. Maka sebab itulah di pihak Tunku Pangeran atau Sultan Ahmad Tajuddin tu memang telah ada perancangan untuk memberikan Perlis ini kepada Syed Hussein Jamalulail sebagai cucu angkat. Sebagai kita kata bondanya adalah kekanda kepada Tunku Yusof yang mangkat tu. Ya, betul. Ya, jadi sebab tu telah ada perancangan itu. Oleh itu apabila kalau kita ingat balik episod tentang perang kemerdekaan Perlis pertama di mana ada serangan Tengku Umbun Ya, betul. yang tembok meriam daripada Jelempuk. Kok Diang, daripada Jelempuk. Kok Diang pergi ke Arau, maka bila Tengku Umbun meminta untuk memerintah Perlis, maka Sultan Ahmad Tajuddin tidak memberikannya. Kan? Maka kita kata itu menunjukkan kalau pun tidak berlaku perang Kedah Siam, Ya. telah ada satu perancangan untuk mengurniakan atau mengabsahkan pemerintahan Syed Hussein Jamalulail ini. Ini telah menyangkal tadi kan dakwaan tadi maksudnya. Maknanya dia tak timbul lah kata pemberontak sebab perancangan tu sebelum perang Kedah Siam telah ada dan buktinya bila kita jadi kejadian Tengku Umbun pun permintaan Tengku Umbun tu tak diberikan secara mudah-mudah. Ya, betul. Kan? Okey, yang kedua, wajah kedua dari segi jawapan ya. Berlaku vacuum ataupun kekosongan lebih kurang lah. Apabila kita kata semacam
pemerintahan Kesultanan Kedah yang berpusat di Kota Stang dan juga apa nama kita kata lebih kurang kita kata di Kedah itu tidak ada mana-mana kerabat diraja Kedah yang berminat terhadap Perlis. Pula. Berminat untuk menjaga keselamatannya, memakmurkannya, menjadikan dia sebuah negeri yang selamat, yang kaya, yang dapat dihuni oleh sekalian rakyat. Maka tidak ada kerabat-kerabat yang berminat. Maka sebab itu vacuum itu telah diisi oleh pemerintahan Wangsa Jamalullail yang dimulakan oleh Penghulu Said Harun sebagai menantu Sultan Diauddin Mukarram Shah kedua tadi ataupun Tuanku Diauddin tadi. Betul. Yang ketiga adalah rakyat Perlis menyokong Wangsa Jamalullail. Ya, maknanya bagi rakyat Perlis itu daripada perang kemerdekaan Perlis pertama dan kedua, sampailah kita kata yang kedua, jadi maknanya masing-masing menerima bahawa selepas Sultan Diauddin itu, maka raja mereka adalah daripada Wangsa Jamalullail, iaitu Syed Hussein Jamalullail. Ya, betul. Baik, ada lagi tak? Ya. Tunku Anum di Kubang Pasu dan Tunku Bisnu di Setui menaiki tahta dengan kaedah yang lebih kurang sama, tetapi tidak dituduh memberontak. Pasal apa pula tu? Ya, sebab sezaman dengan penubuhan Perlis adalah penubuhan kerajaan Kubang Pasu Darul Qiyam. Ya. Dan juga kerajaan Setui Mambang Segara. Ya, Mambang Segara lah. Ya, jadi maksudnya contohnya Tengku Anum Paduka Jambangan menjadi Raja Kubang Pasu yang kata pertama, dan Tengku Bisnu menjadi Raja Setui yang kata pertama pun menaiki tahta dengan kaedah dan pendekatan lebih kurang sama juga, tetapi kenapa tidak dituduh sebagai pemberontak? Kenapa Syed Hussein saja yang dikatakan pemberontak? Okey, kemudian berikutnya sumber sejarah Kedah yang contohnya sangat berautoriti, At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah sendiri dalam ini tidak menyebut bahawa Raja Syed Hussein ni adalah merupakan pemberontak atau penderhaka ataupun apa dan sebagainya lah. Ya, betul. Okey. Dan ketiga, satu lagi wajah adalah perbandingan. Sama juga apabila berlaku sesuatu dugaan atau cabaran yang besar, contohnya macam serangan daripada musuh dan sebagainya, macam mana Melaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511, maka kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawahnya seperti Perak, Johor dan sebagainya membentuk pemerintahan sendiri. Ya, betul. Maka itulah yang biasanya berlaku di Nusantara dan dalam sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, bukan dalam kes di Perlis dan Kedah saja, tapi ia melibatkan seluruh Nusantara secara lazimnya. Ya. Tu je saya duduk pelik juga pasal apa sampai kepada Tuanku Syed Hussein dituduh seperti apa sedemikian. Ya. Yang dua lagi tak dini, dan juga perpecahan negeri yang Dr. baca tu, 15-11 Perak, Johor, negeri lain tu sama je macam Perlis ni jadi ni sebenarnya. Ya. Kalau kita baca daripada buku sumber yang kita baca tu, ada orang mengatakan macam ni sebiji je. Ya. Pasal apa? Perlis juga yang dijadikan apa, kami hitam lebih kurang lah dia kata gitu. Betul. Baik. Terima kasih doktor, sekali lagi telah membuka sekali minda rakyat Perlis. Nampaknya rakyat Perlis dah nampak dah betul ataupun tidak taknya. Dan kita telah menyangkal dan dengan fakta doktor, bukan dengan cakap kosong, dengan fakta kami bawa. Dan ini saya harap sangat-sangat rakyat Perlis dapat membaca lah buku kami Sadah-Sidah Perlis sekali lagi. Dan umumnya para penonton, para pendengar, para peminat sejarah di mana saja berada, dapat kita memerhatikan fakta-fakta ini. Walaupun kadang-kadang menyangkal tuduhan pemberontak ni, dia tak nampaklah seksi macam menuduh pemberontak. Kan? Kadang-kadang maksudnya bila tuduh pemberontak, tuduh orang jahat ni lengkap dengan rempah ratusnya, pedasnya, apa semua sebagainya, rasa seronok lah. Boleh kata bagi orang tersungkong, tapi hakikatnya yang benar tetap benar lah. Ya, sungguh. Dan yang sebaliknya adalah sebaliknya. Ya, betul. Terima kasih doktor sekali lagi. Baik, macam biasa kita sudah pun sampai ke satu segmen, iaitu Pelik Perlis. Pelik Perlis ni adalah acara wajib dalam Sadah-Sidah Perlis. Baik, kita tengok sikit perkataan pada kali ini. Yang ni doktor selalu kata-kata rare kau perkataan ni. Jawapan perkataan Pelik Perlis pada kali ini adalah bertekap. Bertekap maksudnya kemas, rapi, elok, cermat, bersungguh-sungguh. Tapi saya tak pernah guna ayat bertekap ni. Doktor kata rare, memang dia kata rare. Betul. Bertekap ini dalam erti kata, kalau kita nak kaitkan dengan episod ni, meneliti sejarah
meneliti kadang-kadang tuduhan atau tumahan atau dakwaan pada mana-mana pihak pun dia perlu bertekak. Ya. Perlu kemas, perlu rapi, perlu periksa dan periksa. Kan, maksudnya kadang-kadang kita sedap, kita duk kata aku jumpa dah kan, tapi tengok-tengok sebenarnya itu bukan fakta yang kata sebenar. Sungguh. Kan, jadi sebab itulah perkataan itu dipilih supaya kita semua dapat jadi teliti, dapat jadi lebih cermat dan lebih amanah kepada kebenaran itu. Tapi saya minta doktor buat ayat sebab doktor lebih legend pada saya. Ya. Sebab ayat ni ayat rare sebab saya orang muda kadang-kadang tak pernah bertekak, tak pernah dengar kadang-kadang kan. Ya. Sebab dia mungkin certain tempat saja yang menggunakan kadang bertekak kadang-kadang tu. Ya. Macam kawasan saya ni kadang ada yang guna, ada yang tak. Ya. Jadi saya minta doktor buat dulu ayat nak dengar. Okey, ayat saya adalah macam cuba buat bagi bertekak sikit. Kan, barulah kita hasil kerja kita tu elok. Barulah orang kata cermat. Jadi maksudnya cubalah buat dengan lebih berhati-hati, maka barulah hasil kerja kita, hasil craft ke, hasil apa benda ke yang dikerjakan tu akan diiktiraf sebagai elok, kemas, dan juga baik. Yang tu terjemahannya lah lebih kurang. Ayat daripada saudara Hilmi. Allahu Akbar. Cakap tulis bagi bertekak sikit. Susah nak baca. Bagi kalau bertekak tu nampaklah elok sikit tulisan tu, senang nak baca. Maksudnya dalam bahasa bakunya kamu tulis bagi apa? Cuba kamu tulis bagi rapi ataupun tersusun sedikit supaya senang tulisan itu untuk dibaca. Macam itulah lebih kurang ayat saya. Makna lain bertekak juga adalah bersungguh-sungguh. Maknanya macam kita mengkaji sejarah, mengkaji fakta, kita nak mengetengahkan apa-apa fakta pun perlu bersungguh-sungguh. Kan? Jadi bukan nak kata apa-apa. Jadi kami sendiri membaca sejarah Perlis ini tidak cukup. Kami perlu juga buat rujukan silang kepada sumber-sumber dari Kedah misalnya. Maka kita kata dengan cara tu kita boleh dapat macam-macam fakta dapat di rujuk silang lah. Cuba doktor nasihat sikit kepada rakyat Perlis menggunakan ayat bertekak ni untuk batas sejarah. Sungguh-sungguh lah. Maksudnya bertekak dalam makna sungguh-sungguh. Ya. Tadi yang kata teliti kita dah buat. Kalau kita bertekak ni maknanya kalau kita baca surat, kalau kita baca buku, kalau kita mengkaji sesuatu benda, kita buatlah cara bertekak. Kalau maknanya hanya dengan bertekak tu saja menjadi kunci kepada kejayaan. Masya Allah. Maknanya hanya dengan bersungguh-sungguh saja kita dapat meraih kejayaan. Baik tuan-tuan, dengar tu tuan-tuan, terutamanya rakyat Perlis. Rakyat Perlis kena ambil tahu sikit, kataan ni rare sikit lah. Kembali kita sekali lagi di dalam podcast Serasilan Perlis, segalanya Perlis. Baik doktor, saya nak promote sikit boleh? Boleh, silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk follow kami di TikTok. Dan sekarang ni alhamdulillah follower dah makin naik. Dan tuan-tuan jangan lupa tengok video-video yang ada dalam TikTok tu. Dan juga di Facebook kami, jangan lupa untuk follow dan juga share TikTok, Facebook kami, YouTube dan juga Instagram. Yang satu lagi, tuan-tuan kena download Spotify untuk dengar satu lagi, iaitu audio sahaja. Yang paling penting TikTok lah. Kalau nak tengok video-video yang sebelum-sebelum ni, ada lah di dalam tu. Dan kalau boleh tu tolong share untuk FYP sekali. Itu kita nak tu. Baik doktor, kita sambung balik. Tadi kita dah habis dah pelik kita. Alhamdulillah habis dah pelik rare kita. Paling maksudnya unik lah. Rare tu dia ada perkataan Melayu tau. Unik. Langka. Langka. Masya Allah. Bukannya Sri Lanka. Tahu lah. Yang tu negara tau. Yang ni Langka. 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 Jadi gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Masya Marilah Allah. amalkan ramai-ramai. Baiklah. Dia ada lagu dulu ni. Okay. Tahu-tahu yang tu lagu, cerita lagu habis dah esok je. Okey, baik. Kita akan masuk satu lagi soalan doktor. Iaitu selepas habis pelik kita ada satu soalan lagi. Yang ni agak satu lagi tuduhan ke doktor? Satu lagi, Iaitu, benarkah jika dikatakan Raja Syed Hussein Jamaluddin bekerjasama dengan Siam? Satu lagi. Oh, Masya Allah. Hebat dugaan.
Kalau tengok pada visual Dia bukannya masya-Allah, dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. saya terkejut je. Ya, okey, ini satu tulisan. Mungkin saudara boleh bantu untuk memperjelaskan tulisan ni kepada para penonton dan para pendengar Kalau kita. boleh tengok video tu besarkan sikit. Okey. Okey, baik. Di dalam di bawah tu dia kata pemilihan Syed Husin sebagai Raja Perlis adalah nasihat Raja Ligor. Ya. Dan Syed Husin adalah antara orang yang berpakat dengan Tengku Anum di Bukit Keplu di Kot Diang, Kedah. Maksudnya Syed Husin dan Tengku Anum Ya. bekerjasama dengan Siam. Nah, ni satu sumber lah. Satu sumber. Satu daripada tulisan-tulisan yang beredar sekarang ni. Ha. Dia nak kata, tapi kesimpulannya dia habaq kata Syed Husin ni bekerjasama dengan Siam. Ya, yang tu fokusnya. Ataupun bahasa kasarnya kata tali barut Siam. Allahu Okey. Akbar. Okey, berikutnya. Seterusnya tu. Yang ni tentang tu lah, bawah sekali tu. Ya. Kita nak menyangkal anggapan bahawa kawasan Kubang Batu dan Perlis merupakan hadiah. Dia kata saya baca semua lah Dr. Nas, senang sikit supaya kita nampak sikit lah. Ya. Persoalan yang ditimbulkan di sini adalah di manakah Tunku Anum semasa serangan di Kota Kuala Kedah pada 1821 dan apakah tindakan yang dilakukan oleh beliau sebelum berangkat ke Ligor pada 1826 dan mengapa pula Tunku Anum muncul setelah Rama III membuat keputusan untuk memulihkan keadaan. Ya. Tu persoalan dia timbul kat situ. Kekeliruan yang sering berlaku hari ini adalah anggapan bahawa kawasan Kubang Batu dan Perlis merupakan hadiah daripada Sultan Ahmad Tajuddin kepada Tunku Anum dan Syed Husin. Sedangkan pembagian ini telah diarahkan oleh Rama III dan bukan atas kehendak Sultan Kedah sendiri. Ya. Maknanya dia nak kata Sekali lagi bekerjasama dengan Siam lah. Ya. Atau tali barut Siam lah. Dan kalau kita lihat balik dalam tulisan ni, dia pendekatan dia adalah 2 dalam 1. Bukan shampoo saja 2 dalam 1. Tapi dia macam tuduhan ni dia kata dia perkena 2 sekali tokoh. Iaitu Raja Syed Husin Jamaludin dan juga Tengku Anum Paduka Jambangan. Ya. Raja Negeri Kubang Pasu. Jadi seperti mana, susahlah kita nak cakap, seperti mana katakan penulis ini tidak berkenan kepada Raja Syed Husin Jamaludin, maka begitu juga beliau tidak suka kepada Tengku Anum Paduka Jambangan lah. Tapi kita harap akan ada penjelasannya sebentar Ya, insyaAllah, lagi. insyaAllah ada. Okey, ada lagi yang berkenaan Ini dengan penjelasan tu? kita. Ya. Yang ni menurut nama doktor di situ lah Ya, tu. maksud saya adalah tadi apa yang kita telah screenshot itu adalah dalam suatu buku yang diterbitkan dalam waktu-waktu yang mutakhir ini. Buku itu berasal daripada sebuah buku yang telah diterbitkan lebih awal pada tahun lebih kurang tak silap saya 2018. Dan dalam buku yang edisi 2018 itu lebih eksplisit lagi. Maksudnya lebih berterus terang lagi, di mananya penulis ini cuba menimbulkan persepsi dia habaq kata dalam perang Kedah Siam ataupun disebut juga perang Ketemu Musuh Bisik ini, bahawa tentera Siam mari menyerang Kedah di Kota Kuala Kedah, seolah-olah di laut Siam itu menyerang, tetapi dikatakan di darat. Ya, Syed Husin dan Tengku Anum lah yang telah menyekat segala bantuan di darat daripada sampai. Jadi maknanya macam seolah-olah Siam menyerang di laut, Syed Husin dan juga Tengku Anum berkhianat di darat. Tapi itu dinyatakan dalam edisi 2018. Pada edisi yang lebih terkini itu, nama Raja Syed Husin tu dah hilang, dan juga tikaman kepada Tengku Anum itu dah jadi macam lembut sikit. Tapi secara tersirat dia masih lagi ada bau-bau yang sama. Masih lagi ada, tapi tak sekeras dulu buku sebelum ni lah. Jadi sebab itu dalam Salah-Sila Perlis terbitan tahun kita kata 2020, maka kita kata persepsi yang ditimbulkan bahawa Siam hanya menyerang Kedah melalui jalan laut disebabkan Tengku Anum dan Syed Husin mengawal laluan darat untuk kepentingan Siam adalah tidak berasas dan tidak dapat disahkan oleh mana-mana sumber, sama ada Siam atau British ataupun Kedah. Ya. Jadi maknanya kita kata dia cuma ada andaian sahaja. Dia tak boleh menunjukkan satu sumber Siam yang secara khusus jelas
atau sumber British secara khusus dan jelas, ataupun sumber-sumber Kedah Ya. secara khusus dan juga jelas. Tapi ada lagi doktor maknanya. Ya. Kalau tengok pada video ada lagi ya. Raja Syed Hussein bekerjasama dengan Siam ni kata. Ya. Syed Hussein bersama dia panggil Syed Hussein terus. Ya. Dia tak panggil Tuanku pun. Dia panggil Syed Hussein bersama dengan Tuanku Anum, Paduka Jambangan, kerabat Diraja Kedah dan para pembesar lain telah merintis jalan penyelesaian kepada peperangan yang selama ini memakan ribuan korban. Yang ni saya ambil daripada buku Sada Silap Palih. Ya. Baik tu, ini adalah macam mana Tuanku Anum dan Tuanku Syed Hussein mengambil jalan diplomasi Ya. untuk menyelesaikan perang musuh bisik tersebut doktor. Yang telah Kadang-kadang kita perlu tahu bahawa dalam suasana peperangan dan perang itu dah berlaku berpuluh-puluh tahun. Yang mati pun ribu. Ya. Mungkin kalau dinilai dari segi harta yang musnah atau kerugian tu dah sampai juta. Jadi maksudnya kita kata bila berperang apa semua tu dah mungkin tak boleh secara langsung, maka timbullah ilham untuk mengadakan penentangan juga, tapi secara halus Ya betul. dan secara diplomasi. Dan saya rasa ada satu video yang saudara sediakan. Okey, baik. Ya. Untuk mendengar lebih lanjut ataupun penerangan lebih lanjut, saya telah ambil daripada satu TikTok paling terkenal lah, iaitu Ya. TikTok sejarah yang diambil daripada TikTok Ahmad Faizal. Ya. Yang sekarang ni trending ataupun menjadi tular lah di TikTok. Ya. Dan Jadi kita mohon untuk tengok. izin dan mohon kebenaran daripada beliau, iaitu saudara Ahmad Faizal, iaitu untuk menayangkan huraian beliau berkenaan dengan peranan Tuanku Anum. Tengku Anum Paduka Jambangan. Okay, baik, kita tengok video yang telah saya sediakan. Orang Melayu sekarang ni kadang boleh makan dalam. Memperkenalkan Tunku Anum, salah seorang strategis paling hebat dalam sejarah Melayu. Ini gambar Mid Journey ya. Tunku Anum ni nampak yang Siam terlalu kuat sebab dibantu British. Beliau tahu nak tewaskan pakatan ni kena guna diplomasi, tak ada cara lain dah. Sultan Perak pun pernah guna kaedah diplomasi dan dapat result yang baik. Sekarang ni kita bayangkan macam catur, askar tengah buka langkah. Go. Tunku Anum pergi ambil hati anak Raja Ligo tu. Jadi dari pandangan anak Raja Ligo, orang Melayu ni bukan ancaman. Orang Melayu ni tak adalah kuat mana bagi pandangan dia lah. Bayangkanlah askar bergerak selangkah, apa yang nak dibimbangkan kan? Tak perlu risau. Jadi anak Raja Ligo tu buat tak tahu. Itu kesilapan pertama dia. Tiba-tiba Ratu buka langkah luas. Tunku Anum waktu tu tengah latih tentera Kedah dalam diam. Anak Raja Ligo masih lagi tak perasan. Tunku Anum diberikan tempat kat Ligo sebagai pegawai diplomat. Itu kesilapan kedua Ligo. Mereka tak perasan langsung yang Tunku Anum ni kat sana sebenarnya sebagai perisik. Dalam diam, Tunku Anum tengah kaji chess moves Ligo. Segala struktur, segala maklumat Siam, semuanya beliau dah pun gali. Dan waktu itulah tentera Kedah mula memberontak. Ramai dah marah sebab benci kat Siam. Dan waktu inilah kita bayangkan Bishop dah masuk kat sini. Ligo dah mula risau. Anak raja tadi dah pun dimasyurkan sebagai Raja Ligo. Sekarang game berpihak pada Tunku Anum. Dah dia pegawai diplomat, Siam minta bantuan dia lah macam mana nak handle masalah ni kan. Dia buat dek je. Siam siap nak jadikan Tunku Anum wakil Kedah kalau sudi tolong. Dia masih lagi buat dek. Right then and there, the Queen makes her move. The final move. Checkmate. Ligo mengalah dan memerdekakan Kedah ikut syarat Tunku Anum. Dari belakang dia naik bagaikan little finger. Main strategi diplomasi di sebalik tabir. Once orang Kedah mengamuk, terus berjaya menebuskan balik maruah dan kedaulatan bangsa. Amukan Melayu jangan sesekali dipelecehkan. Sesungguhnya Laksamana Syarat Osborne pernah tulis pasal perangai orang Kedah. Kita orang Inggeris seharusnya, kata dia, menjadi yang pertama menghormati bangsa yang tak tunduk meskipun didera, meskipun ditindas. Dia memang tuju kat orang Melayu. Actual words dia saya tak berani kongsi kat sini, korang cari sendiri. Cuma kalaulah korang minat sejarah Melayu, falsafah Melayu, asal usul Melayu, Melayu pembisik gajah, senang kata segala in and out sejarah Melayu, korang dapatkan je kitab Tamadun Melayu ni. Korang serius kena baca buku ni sebab kitab Tamadun Melayu yang kedua nak keluar dah tak lama lagi. Dapatkan je kitab Tamadun Melayu kat beg kuning dan kita jumpa dalam video sejarah Melayu seterusnya sebab saya nak bercerita pasal pengasas Pulau Pinang. Baik. Alhamdulillah. Itu adalah video yang menerangkan macam mana Tuanku Anum. Ya. Tuanku Anum menggunakan
cara diplomasi Ya. untuk menyelamatkan Kedah daripada Ya. serangan Siam. Ya. Dan alhamdulillah berjaya dengan baiknya. Dengan Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan Raja Syed Hussein Jamaludin adalah merupakan sebahagian daripada tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan Tunku Anum lah. ya betul. Jadi maknanya kalau kita katakan betul lah, kalau kata mengikut orang yang buat beberapa tulisan tadi tu, kalau dia runtuhkan Tunku Anum, maknanya dengan Raja Syed Hussein sekali kena. Ya betul. Kalau diruntuhkan Raja Syed Hussein, maka berarti sekali dengan nama baik Tunku Anum pun akan dicemarkan. Baik. Ya, tapi ada lagi sambungan slide, tak silap saya. Okey, ni adalah komentar kami. Ya. Maksudnya Kedah, yang ni komentar yang cukup bagus lah bagi kalau kita tengok sikit kan. Ya. Komentar Kedah terpaksa menyerang Perak pada 1817 hasil tekanan Siam. Ya. Macam mana boleh kaitkan dengan Jadi maksudnya Itulah. adalah dalam kes serangan Kedah kepada Perak, ya. hasil daripada paksaan atau tekanan Siam, tidak disebut pula bahawa Kedah bekerjasama dengan Siam. Betul juga tu. Kan? Walaupun kadang-kadang bekerjasama itu pun terpaksa dibuat selepas dah campur, tolak, darat, bahagi segala macam-macam perkara, maka kadang-kadang terpaksa juga dibuat. Ya. Sama juga contoh berikutnya yang kita berikan bahawa dalam perang tiga segi antara melibatkan Johor dengan Portugis dengan Aceh, Johor kadang-kadang terpaksa bersekutu dengan Portugis ataupun kadang-kadang dengan Belanda untuk mengekang kemarahan Aceh. Sebab Aceh ni walaupun dia sama Islam, tetapi ada masa-masanya kita kata dia begitu agresif, begitu dahsyat sekali. Ya betul. Ya, sebab saja-saja ni takkan orang Johor nak sokong Portugis. Betul juga. Ya, tapi sebab kena terlalu teruk, tapi tidak disebut bahawa Johor bekerjasama dengan Portugis ataupun Belanda. Betul. Okey, Ada lagi ada. Ya. Tun Abdul Razak menyertai Malay Gunse, pentadbiran tentera Jepun, iaitu Ya. Maknanya Maknanya kita kata Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, ketika zaman pemerintahan Jepun pernah menyertai pentadbiran tentera Jepun, dan bukan bermakna beliau menyokong Jepun, ya, tetapi beliau terpaksa memastikan kepentingan rakyat itu ya betul. dapat dibela dan dia terpaksa masuk dalam pentadbiran tentera Jepun. Sama juga seorang tokoh politik yang disebut aliran kiri, ya, Ya, Ibrahim Haji Giyugan. Ketua Yaakob menyertai ataupun menjadi ketua sebenarnya kepada Giyugun ataupun pembela tanah air dalam pentadbiran tentera Jepun. Kalau di negeri seberang, negeri jiran kita di Indonesia, Soekarno. begitu juga Soekarno, Hatta terpaksa bekerjasama rapat erat dengan pentadbiran Jepun yang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu. Ya, dan sama juga kita kata Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bersama-sama dengan UMNO, Perikatan dan sebagainya terpaksa membuat macam-macam kompromi dengan British. Betul. Demi untuk mencapai satu benda yang dinamakan kemerdekaan. Ya. Sebagai contoh adalah British telah memaksa Tunku dan juga orang Melayu ni untuk menerima lebih kurang 1 juta orang-orang bukan Melayu, etnik Cina, etnik India sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu, diberikan kerakyatan. Kalau tidak, maka Tanah Melayu tidak diberikan kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat balik, ini antara contoh-contoh yang kalau secara selapis kita akan melihat bahawa semua tokoh-tokoh ini ataupun keadaan-keadaan ini adalah seolah-olah mereka bekerjasama, bersekongkol, menjadi tali barut kepada penjajah. Ya. Tapi hakikatnya bila pada keadaan itu, zaman itu, kadang-kadang terpalit macam-macam perkara yang memang tak dapat tidak itu, dia tak dapat nak elak dah. Ya, ia bukan satu keadaan yang terbaik, tetapi ia merupakan satu keadaan di mana mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mengelakkan keadaan yang terburuk itu daripada terjadi. Betul. Buruk-buruk dah. Ya. Teruk-teruk dah, parah-parah dah. Apa cara nak mengelakkan keadaan lebih parah lagi? Jadi maksudnya pada zaman itu, walaupun sebilangan orang tidak suka, maka itulah yang telah dirintis oleh Tokoh-tokoh. Tunku Anum Paduka Jambangan dan Raja Syed Hussein Jamalulan. Ya. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Dah hasil usaha baginda berdua. Ya. Terbentuklah polis yang cukup indah dan juga. Ya, dan maksudnya perang Kedah Siam itu dapat diberhentikan. Ya betul. Dan kita kata dapatlah kita kata diteruskan pemerintahan orang Melayu itu seperti mana biasalah. Ya betul. Ya.
Baik Doktor, terima kasih sekali lagi telah menjadi satu pencerahan yang cukup bagus dan cukup menarik untuk didengarkan semula kepada rakyat Perlis. Supaya rakyat Perlis tahu inilah jasa Tuanku Syed Hussein maknanya. Dan kita bebaskan Tuanku Syed Hussein daripada tuduhan-tuduhan seperti ini. Dan seterusnya Doktor, dia tak tinggal satu lagi statement, iaitu ambil power hubungan kekerabatan Raja Syed Hussein Jamaludin dengan Kesultanan Kedah. Kita tengok sikit ada satu visual. Saya baca boleh tu? Maksudnya ini adalah petikan daripada Tarikh Salasilah Negeri Kedah, di mana sebahagian daripada langkah diplomatik yang dilaksanakan oleh Tunku Anum Paduka Jambangan itu adalah memberikan cadangan tentang bagaimana untuk memberikan satu isyarat kepada orang Melayu Kedah ataupun orang Melayu Kedah, Perlis dan sebagainya, bahawa tentera Ligor atau tentera Siam sudah tidak mahu lagi mengambil langkah yang seperti mana yang ada. Dan waktu itu di Istana Raja Ligor itu ada seorang puteri Kedah, iaitu Tunku Nur Aisyah binti Tunku Jamjam yang telah ditawan. Maka sebagai tanda bermulanya satu era orang Melayu berbaik-baik, tidak lagi dikatakan mahu memberontak dan sebagainya, dan nak menunjukkan juga bahawa Ligor pun telah berubah, tak mahu lagi meneruskan perang, tak mahu lagi menumpahkan darah. Maka cadangan Tunku Anum supaya Raja Syed Hussein Jamaludin dikahwinkan, dinikahkan dengan Tunku Nur Aisyah telah diterima oleh Ketua Raja Ligor, dan di Istana Raja Ligor itulah telah dilaksanakan pernikahan antara Tunku Nur Aisyah dengan Raja Syed Hussein Jamaludin sebagai simbolik langkah orang Melayu dan orang Siam dan orang Ligor cuba nak berbaik-baik kembali. Dan inilah apa yang dikatakan langkah diplomatik ini. Kalau tadi Saudara Ahmad Faizal ni tunjukkan semuanya macam dalam satu permainan catur, permainan chess. Maka sebahagian daripada ini dirakamkan sendiri oleh sumber sejarah Kedah, Tarikh Salasilah Negeri Kedah, yang saya pegang ini, kita kata contohnya antara lain, dan petikannya akan dibaca oleh Saudara Helmi. Baik, kita tengok sekali visual kalau boleh tu. Baik, di dalam hal yang demikian, Tunku Anum Paduka Raja pohon kepada Chow Peraya Lagor dan Tunku Aisyah, putera Tunku Jamjam, puteri kan, puteri Tunku Jamjam yang ada di Lagor itu diberi jadi isteri Tuan Syed Hussein. Maka akan permintaan Tunku Anum itu diperkenan oleh Chow Pia Lagor, serta dimaklumkan pohon hendak diperbuat dengan adat Melayu Kedah. Masih lagi mengikut Melayu Kedah, adat Melayu Kedah. Bersanding di balai penghadapan Chow Pia itu, maka Chow Pia Lagor pun sangat suka hati seperti permintaan Tunku Anum Paduka Raja itu. Lalu disuruh perbuat, maksudnya terus dibuat. Dibuat, maka Tunku Anum dengan sekalian orang-orang Kedah di Lagor itu pun buang fakat perbuat pelamin adat raja-raja Melayu. Jadi, macam tu kali Doktor. Jadi maknanya bernikahlah Raja Syed Hussein Jamaludin dengan Tunku Ketua Nur Aisyah mengikut adat Melayu di Raja Kedah, di Istana Raja Ligor, di Nakhon Si Thammarat. Balai penghadapan Doktor. Jadi sebagai nak membuktikan kepada orang Melayu dan kepada orang Siam bahawa langkah diplomatik ini sedang berjalan dan perang sedang cuba nak berhentikan. Baik, seterusnya kita tengok balik. Tadi ada kan kita tunjuk di awal tadi. Kita tengok sekali lagi. Ni salah silah ni di bahagian bawah sekali tu. Tadi kita buat dua kotak di atas, tapi sekarang ni kita fokuskan di bawah sekali. Iaitu Tunku Nur Aisyah dan berkahwin dengan Syed Hussein Jamaludin di bahagian bawah, yang digelar juga sebagai Raja Negeri Perlis yang pertama. Kalau ikut di bawah tu sama macam Tarikh cerita tadi. Betul. Sebiji. Baik, ada komentar daripada Doktor sikit. Kalau kita melihat rajah ini pula, kalau tadi fokus kita pergi kepada apakah hubungan Syed Hussein dengan Sultan Diauddin Mukarram Shah
dengan Tengku Sofia Anum. dan dengan Tengku Anum Paduka Jambangan. Kali ini juga hasil selepas mana kita melihat petikan tadi tu atau kita mendengar petikan tadi tu, sekarang ni apakah hubungan antara Raja Syed Hussein dengan Tengku Pangeran Pula. ataupun Sultan Kedah Sultan Ahmad Tajuddin. Apabila Sultan Ahmad Tajuddin ni adalah adik-beradik dengan Tengku Jamjam, yang ini bonda pada Tengku Nur Aisyah, Ya. ya, maka kita kata kemudian Raja Syed Hussein ni menikah dengan Tengku Jamjam. Sedang sorry Raja Tengku Syed Aisyah. Hussein ni menikah dengan Tengku Nur Aisyah, maka kita kata dia dengan pernikahan itu dia menjadi anak menakan, menjadi anak anda saudara kepada Tengku Pangeran ataupun Sultan Ahmad Tajuddin II. Ya. Ya, jadi inilah kita kata hubungannya, maknanya walaupun dekat, walaupun jauh, jadi akhirnya ada hubungan adik-beradik juga. Ya, betul. Ya, jadi maknanya suka tak suka pun kenalah dicari jalan untuk mengatasi segala isu, masalah, tak puas hati dan sebagainya sebagai sebuah keluarga juga. Oh, Masya Allah. Ya, cari-cari bulu ayam dikatakan bercantum juga. Ya. Ya. Baik, terima kasih doktor untuk segmen ambil power di atas penerangan doktor yang panjang lebar dan juga sangat menarik kepada saya. Dan sekali lagi doktor kembali ada lagi tuduhan doktor. Tuduhan besar yang terakhir, no? Yang ni Yang kata pertama tadi tuduh kata Raja Syed Hussein pemberontak dan talang dua muka. Yo. Tuduhan kedua adalah tuduh Raja Syed Hussein bekerjasama dengan Siap. Yo. Tuduhan ketiga ni kata apa? Dia kata hok ni Ya. pemerintahan Raja Syed Hussein zaman dulu lebih teruk daripada Siam doktor. Ya. Benarkah begitu? Ya. Kali ini tuduhan tu berbunyi dalam bahasa Inggeris. Kerana ia datang daripada seorang Inggeris bernama Hugh Low. Ya. Dan saya rasa mungkin saudara Helmi nak baca Boleh kita besarkan apa sikit yang orang putih ni kata, apa yang British ni kata. The Court of Bangkok Constitute 8 extends to place the Kedah Malay chief Tunku Anum, who had adhered to its interest during the war in authority in Kedah, and gave to him as his conductor Tunku Hussein. Dia panggil Tunku Hussein tu. Ya. Dia panggil Hussein, a merchant of Penang and connections of ex-Raja. But it was found and confessed by the Malays who remained in Kedah that the rule of this man was more severe and exacting than that even of Siamese. But very few of the Malay who had fairly settled under British rule returned to Kedah, although invited to do by flattering promise. Maksudnya tu lah. Dia Maksudnya panggil, kalau kita terjemahkan lebih dan kurangnya, yang dia katakan di sini bahawa Istana Bangkok telah mengambil satu keputusan untuk meletakkan ketua-ketua orang Melayu Kedah, disebut di situ Tengku Anun, sebenarnya Tengku Anum Paduka Jambangan, yang memerintah Kedah, dan juga kepada rakan kongsinya dikatakan di situ Tuanku Hussein. Sebenarnya Raja Syed Hussein yang disebut sebagai saudagar dari Pulau Pinang dan juga orang yang ada hubungan dengan raja yang dahulu, maknanya dengan Sultan Diauddin. Tetapi disebutkan dalam petikan ni bahawa kononnya dikatakan dan telah disaksikan oleh orang-orang Melayu yang tinggal di Kedah bahawa pemerintahan orang-orang ini adalah lebih parah dan lebih dahsyat daripada pemerintahan Siam. Ya. Jadi sebab itulah dikatakan sebabnya tidak ramai orang-orang Melayu Kedah yang berhijrah ke seberang perai pada masa itu balik menetap di Kedah, walaupun telah dijanjikan dengan macam-macam janji manis. Jadi inilah petikan yang datang daripada Hugh Low, seorang British, tetapi ada apa yang ditulis oleh British ini telah disalin oleh seorang lagi satu lagi sumber, seorang lagi pengarang. Dia kata apa? Tunku Anum telah dilantik sebagai Sultan Kedah dan Syed Hussein sebagai pemerintah polis. Namun kedua-dua mereka bukanlah calon popular dalam kalangan rakyat Kedah, malah dikatakan lebih teruk daripada Kabinet Tan. Ya, maksudnya tulisan ni mengambil daripada Hugh Low. Ya. Baik. Seterusnya. Yang ni doktor kata tadi, yang doktor baca tadi tu, yang terjemah tadi, saudagar dari Pulau Pinang, Tuanku Hussein
tidak menyebut Tunku Bisnu dan Raja Rongkrok. Yang bawah tu saya nak tanya doktor. Maksudnya adalah nombor satu, dia sebut Syed Hussein sebagai saudagar dari Pulau Pinang pun dah salah. Ya. Yang kedua, dia sebutkan Tuanku Hussein tanpa Syed pun menunjukkan bahawa dia daripada awal dia tak cermat. Yang mana Syed, yang mana Tengku, yang mana apa, dia pun dah campur pergi mana satu. Kemudian sama juga kalau dikatakan kedua-dua tokoh ni adalah merupakan pemberontak dan pemerintahan mereka lebih teruk daripada Siam, maka kenapa tidak disebut juga Tunku Bisnu? Betul. Yang memerintah Setui. Dan sebelumnya kita kata Perlis ni cuba nak diberikan kepada seorang ketua orang-orang Sam-Sam, yang diberi nama Raja Longkrok. Kenapa tak disebut? Itu menunjukkan dia satu tulisan yang tidak dibuat secara mendalam. Okey, berikutnya apa lagi kita punya komentar. Okey, sama juga kadar kepulangan pelarian daripada seberang perai dari tempat-tempat lain ke Kedah ke Perlis selepas perang adalah perlahan. Kerana hasil daripada trauma yang bertahun-tahun itu, sudah pasti mereka mengambil masa yang begitu lama. Sungguh. Contohnya kita kata Sultan Ahmad Tajuddin II duduk dalam buangan begitu lama dalam negeri Melaka dan mengambil masa bertahun-tahun juga dipujuk dan diapa untuk kembali ke Kedah. Tapi masih lagi macam percaya tak percaya, takut Siam letakkan perangkap dan juga sebagainya. Itu Sultan sendiri. Maka bagi rakyat biasa yang telah mungkin hilang keluarga, hilang tempat tinggal, hilang harta, hilang apa, lalu mereka ni lagi lambat nak kembali ke Kedah. Jadi sebab itu ia bukan satu petunjuk atau satu penanda aras lah untuk mentohmah bahawa pemerintahan mereka ni tidak baik atau lebih teruk daripada Siam. Tidak mengundang pembalasan dendam. Ya, maksudnya adalah kalaulah betul Tengku Anum dan Raja Syed Hussein ni betul-betul tali barut Siam, maka pada zaman tu, zaman di mana darah dibalas dengan darah. Sungguh. Ya, orang walaupun dia tak ada apa pun, dengan parang, dengan bekok, dengan lembing, dengan tombak, dengan cangkui, dengan tajak, dia akan balas balik. Ya, jadi kita kata sepatutnya rakyat dah memberontak dah kalau depa ni tali barut. Kan? Jadi maksudnya kenapa tidak ada pemberontakan rakyat, malah rakyat di tempat-tempat masing-masing, di Kumbang Pasu, di Perlis, menerima pemerintahan orang-orang ini kerana mereka bukan seperti itu. Kan? Okey. Jadi sama juga tiada kecaman pengarang sejarah Kedah, maksud saya adalah pengarang hikayat Merung Mahawangsa tidak mengecam Raja Syed Hussein sebagai pemberontak. Datuk Muhammad Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad, pengarang Tarikh Salasilah Negeri Perlis pun tidak mengecam beliau sebagai pengarang Tarikh Salasilah Negeri Kedah pun tidak mengecam Raja Syed Hussein sebagai pemberontak, atau sejarawan Kedah yang lain, sama ada Datuk Wan Ibrahim bin Wan Suluh, Datuk Wan Samsudin bin Muhammad Yusof, ataupun Datuk MF kita kata Augustin, ataupun Allahyarham Dr. Muhammad Isa Osman, ataupun Datuk Ismail Saleh, tak silap saya. Dan juga tokoh-tokoh yang lain yang lebih awal lagi daripada tulisan yang tadi itu, ada macam mungkin dekat 10 orang juga ataupun 10 tokoh juga, tidak ada satu pun yang mengecam Raja Syed Hussein sebagai pemberontak, sebagai pemerintahan lebih teruk daripada Siam, sebagai tali barut Siam. Ya? Okey. Nombor 7, tuduhan sembrono bukan sahaja kepada Raja Syed Hussein yang menolak. Ya. Jadi tuduhan oleh kita Low ini, dia bukan tuduh benda yang dahsyat-dahsyat ni kepada Raja Syed Hussein saja. Kepada Sultan Ahmad Tajuddin pun dia kata, Tengku Anum pun dia kata, kepada Sultan Zainal Rashid atau Tengku Da'i pun dia kata. Jadi cuma kalau nak diambil tulisan ni, kenapa kritikan atau tikaman kepada Raja Syed Hussein saja yang diterima, sedangkan pada tokoh-tokoh yang lain seperti Tengku Pangeran, seperti Tengku Da'i dibiarkan begitu saja. Ada lagi ada. Mengapa jika penggunaan sumber British ditolak dalam hal lain, tetapi untuk tujuan menjatuhkan marah Raja Syed Hussein ia diterima? Ya, maksudnya kadang-kadang dalam siaran, dalam media sosial duduk kata, jangan ambil sumber British, jangan ambil sumber Barat ni berat sebelah, sumber Barat ni merendah-rendahkan kita. Tapi pasal apa? Untuk
memijak-mijak Raja Said Hussein ni, tiba-tiba sumber daripada law, sumber daripada British U law ni tiba-tiba diambil dan diangkat pula. Pula. Dapat pula diterima dengan selesa. Ya. Tak ada lagi macam nak kata hampa semua orang Melayu semua malas baca, aku malas dengan hampa. Tak ada. Tak ada. Tiba-tiba yang ni tak apa. Kita macam pejam mata pergi British pun British lah, asalkan boleh terajang Raja Said Hussein. Allahu Akbar. Kan? Tetapi maksudnya kesimpulan kita adalah tetaplah pemerintahan Wangsa Jamalulal yang dimulakan oleh Pengulu Said Harun diteruskan rasmi sebagai raja oleh Raja Said Hussein Jamalulal, yang serupa agamanya dengan orang Kedah, yang serupa etnik Melayunya dengan orang Kedah, serupa bahasa Melayunya dengan orang Kedah, adalah pasti jauh lebih baik daripada pemerintahan Siam yang berbeza agama, berbeza etnik, berbeza bahasa. Betul doktor, betul. Sangat-sangat betul penerangan tersebut. Terima kasih. Saya harap rakyat Perlis dapat membuka mata anda lah. Kita telah mempertahankan Tuanku Raja yang pertama ni daripada tuduhan-tuduhan yang tak berasas ni. Dan kita masuk sekali lagi, ada bukan masuk segmen doktor. Ada satu lagi saya nak tanya doktor, iaitu adakah sumber-sumber sejarah daripada Kedah sendiri kepada Tuanku Said Hussein ataupun pujian-pujian yang diberikan kepada Tuanku Said Hussein, ada tak? Kita tengok sikit. Ni buku yang paling penting kali lah. Pujian sumber sejarah Kedah kepada Raja Said Hussein Jamalulal, iaitu buku At-Tarikh Silsilah Negeri Kedah yang dipegang oleh doktor sekarang ni. Dalam visual pun ada. Kalau boleh kita tengok sikit Dr. Hazman dia pegang. Tu dia nampak segak. Dia pegang. Yang saya pegang ini, saya anggap kita telah angkat juga dalam episod berkenaan dengan Sultan Diauddin Mukarram Shah. Ya, betul sungguh. Yang ada di tangan saya ni adalah edisi yang diterbitkan oleh Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah, bersempena dengan kalau tak silap saya adalah dengan pertabalan Aminul Karim Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Sultan Badri Shah, ini Sultan Kedah sekarang. Ya, betul. Jadi walaupun saya tidak dapat apa-apa komisen dan Salah Silah Perlis pun tak dapat apa-apa komisen, saya harap sangatlah para penonton dapat mendapatkan buku ini. Dan kalau kita dapatkan buku ini yang original, yang asli, kita akan membantu keuangan Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah juga, yang daripada dia akan dapat mengukuhkan lagi sumber-sumber kewangannya untuk pelbagai kegiatan, penerbitan dan sebagainya. Kita nak kempen sangat, dan kadang-kadang maklumat dan pujian berkenaan dengan Raja Said Hussein ni tak ada dalam sumber Perlis, tak ada dalam Salah Silah Perlis. Tiba-tiba ada termaktub dalam sumber sejarah Kedah seperti At-Tarikh Salah Silah Negeri Kedah. Okey, kita tengok sikit. Boleh kalau tengok visual tadi. Okey. Boleh besarkan. Okey. Yang ni adalah yang ditulis di dalam At-Tarikh Salah Silah. Baik, saya baca sikit dulu ya. Hamba persilakan saudara-saudara hamba sekalian ini kerana hamba fikir hendak serahkan 24 mukim di sebelah Kubang Pasu kepada Paduka Adinda Tengku Anum Paduka Raja untuk diperintahkannya. Kerana tiada lagi daya upaya hamba hendak membalas kebaikan Paduka Adinda Tengku Anum terhadap hamba anak beranak ini, melainkan jasanya itu akan menjadi satu kenang-kenangan akan anak cucu Paduka Adinda Tengku Anum sampai ke akhir zaman. Baik. Dan lagi yang ni adalah siapa? Yang ni adalah ucapan daripada Sultan Ahmad Tajuddin II. Maksudnya kita kata tentang sebab-sebab di sebalik penyerahan Kubang Pasu kepada Tengku Anum, dan sebab-sebab di sebalik penyerahan Perlis kepada Wangsa Jamalulal. Okey, teruskan. Dan lagi dahulu hamba ingat hamba serahkan kayang itu kepada Adinda Tengku Yusof Putra Paduka Ayahanda Tengku Diauddin Raja Muda Kayang. Akan tetapi Paduka Adinda itu sudah menerima hukum Allah, hukuman Allah lah Ta'ala di Melaka. Mangkat lah maksudnya, mangkat. Jadi Tengku Yusof ni anak anda kepada Sultan Diauddin ataupun Tengku Diauddin ni, dia telah mangkat di Melaka. Ketika mengiringi Sultan Ahmad Tajuddin duduk dalam buangan dalam perang Kedah Siam itu di negeri Melaka. Saya teruskan lagi Maka sekarang ini hamba hendak serahkan kayangan dia tulis kayangan ataupun Perlis kepada Tuan Said Hussein, cucu Baginda Paduka Ayahanda Tengku Diauddin, dan hamba hendak serahkan setul itu kepada Paduka Adinda Tengku Bisnu memerintahnya. Jelas sekali dengan segala adatnya memberikan Perlis kepada Tengku Said Hussein.
Bukan dirampas ataupun memberontak untuk dapatkan negeri Ya, itu. maksudnya kita kata kalau kita sebut yang awal tadi, telah ada rancangan untuk memberikan perlih ini kepada Tunku Yusof. Ya. Tunku Yusof mangkat, maka sebagai gantinya anak tiri, anak anda tiri kepada Tunku Sofiah dan cucu angkat kepada Sultan Diauddin, Syed Husin lah menjadi pilihannya. Paling sesuai sekali. Ya, jadi ini termaktub dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Ada lagi Doktor. Serta bertitah kepada Tuan Syed Husin, boleh paduka anak anda terima kayang itu. Perintahkan seperti paduka ayah Tunku Diauddin dahulu itu. Maka semua Tuan Syed Husin, barang yang dititah itu sediakanlah patik junjungkan. Ya. Maksudnya jadi terima. pun sama juga tanya sekali lagi. Kita kata Syed Husin mau ke terima perintah lagu mana Nenda dulu, dia kata boleh ayah anda tuanku. Kan? Dia panggil jadi yang ni apa nama ada dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Okey, kita tengok lagi ada Ya. lagi. Baik. Tersebut di dalamnya telah mangkat Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang Maha Mulia pada 6 hari bulan Rabiul Awal Hijrah 1259 dalam kurungan, maka dengan kesukaan segala menteri-menteri dan anak baik-baik dan rakyat di isi negeri, angkat Tengku Zainal Rashid putera almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang Maha Mulia menjadi Sultan memerintah negeri Kedah ini. Dan lagi kayang itu dengan kesukaan Sultan Ahmad Tajuddin dan segala menteri-menteri, beri Tuan Syed Husin memerintah sekaliannya. Maknanya disebut oleh At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dengan kesukaan. Dengan kesukaan, dengan gembira, dengan seronok, dengan lapang hati, dengan rela, bukan dipaksa, bukan di hujung senapang, bukan diancam dengan parang, dengan pedang, tapi ditulis dalam itu dengan kesukaan. Sultan Ahmad Tajuddin, ayahanda pada Sultan Zainal Rashid, dan juga segala menteri-menteri beri Tuan Syed Husin memerintahkan sekaliannya. Itu dia. Sebab tu ada. Kita nak kata apa? Dengan gembira lah maksudnya. Ini adalah daripada sumber sejarah Kedah sendiri. Ya. Kurnia lah maksudnya, kurnia kepada Tuan Syed Husin. Ya, penerimaan mandat ni lah dan untuk kata memerintah. Akhir sekali kita tengok sikit. Ya. Inilah penulis. Ya. Kali ini Allahyarham Datuk Muhammad Hassan bin Tuk Kerani Muhammad Arsyad. Ya. Dan saya dipahamkan beliau juga adalah merupakan seorang daripada setiausaha sulit ataupun disebut kerani rahsia kepada almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, yakni nenda kepada Sultan Kedah sekarang. Baik. Ya, maknanya kita kata kalaulah dia nak tulis benda yang tak elok, benda yang huduh-huduh berkenaan dengan Raja Syed Husin ataupun perlih, tak ada apa-apa yang boleh memberi mudarat kepada dia. Dia boleh tulis. Kan? Dan dia tak payah nak ambil hati kita kata Raja Syed Husin atau Wangsa Jamalullah ataupun perlih. Ya. Tetapi maksudnya, dan tak ada siapa-siapa daripada perlih ni yang memaksa baginda ni ataupun memaksa beliau untuk tulis yang baik-baik tentang perlih tadi. Tapi memang dia tulis tentang perlih itu bukan dalam keadaan perlih menyuruh, meminta, merayu, mendesak untuk ditulis dengan sebegitu berpihak kepada perlih. Tapi itulah hakikatnya. Ya. Kita teruskan lagi Doktor. Sebab ni adalah tokoh paling hebat sekali lah di sejarah Kedah. Dan lama sikit no. Lama lah. Sambung sikit lagi. Sebab ini adalah satu penafian yang cukup perlu dibuat untuk mempertahankan Tunku Syed Husin. Betul. Baik, seterusnya Doktor, kita tengok nak tanya Doktor lah macam mana pemerintahan Raja Syed Husin yang menulai sebagai Raja Perlih yang pertama. Ya. Di Perlih. Kalau kita dibantu oleh visual ini, kita boleh rangkumkan jasa-jasa Raja Syed Husin yang menulai kepada Perlih ni adalah baginda merintis pemerintahan Perlih sebagai raja pertama, bertukarlah Perlih daripada sebuah daerah kepada sebuah negeri yang berdaulat. Ya. Dan dia telah mengasaskan satu pemerintahan Islam, pengurusan halwa Islam, di mana halwa Islam ni diletakkan di bawah seorang pembesar yang disebut sebagai Datuk Kadi Besar Negeri Perlih. Ya, ni yang pertama lah kan? Ya, ini yang jasa yang kedua. Ketiga. Jasa ketiga adalah baginda memulakan pembahagian Perlih ni kepada unit-unit pentadbiran yang disebut sebagai mukim. Setiap mukim diperintah oleh seorang ketua penghulu, dan 22 mukim ni masih wujud pada hari ini dan diabadikan dalam geran-geran tanah yang dikeluarkan dalam negeri Perlih daripada dulu sampai ke hari ini. Dan juga
masukkan dan jatuh Negeri Perlis. Ya, dan pada jatuh Negeri Perlis yang 22 biji padi itu adalah mewakili 22 mukim dalam Negeri Perlis. Sungguh-sungguh. Ya. Berjaya mengharungi satu pertikaian sepadan antara Perlis dengan Setul yang dipimpin oleh rajanya Tunku Muhammad Akib. Ya, pun kita kata dia telah berjaya. Berikutnya, berjaya memperkuatkan lagi perpaduan dalam kalangan kerabat diraja dan pembesar Perlis. ya, Dan juga berjaya mengekalkan kedaulatan Perlis sebagai sebuah negeri yang merdeka pengajaran daripada Kubang Pasu. ya, maksudnya kita kata bila negeri Kubang Pasu ini selepas Tunku Anum Paduka Jambangan memerintah, maka lepas itu disambung oleh raja yang berikutnya, maka di situ berlaku pertikaian. Maka akhirnya bila pertikaian itu tidak dapat nak diselesaikan, maka akhirnya negeri Kubang Pasu Darul Qiyam telah diserap semula Ya, betul. ke dalam Kesultanan Kedah dan berakhirlah hayat Sebuah negeri kerajaan Kubang Pasu Darul Qiyam. Ya. Tapi Perlis terus kekal Sebagai- sampai ke hari ini. Ya, betul. Ya. Ada satu lagi doktor. Ni jasa yang cukup bagus, hebat juga. Ya. Pengeluaran mata wang belanja Balad Al-Perlis. Ya, maksudnya Raja Syed Husin ni mengeluarkan mata wang disebut jenis tra daripada yang dibuat daripada timah. Ya, betul. Ya, disebut sebagai dinamakan sebagai belanja Balad Al-Perlis pada tahun 18 kita kata 43, walaupun tak lama, walaupun tidak banyak, tetapi sebagaimana juga kerajaan-kerajaan Islam yang lain, Bani Umayyah, Bani Kata Abbasiyah, Uthmaniyah dan sebagainya, baginda dengan susah payah keluarkan juga shilling Perlis itu walaupun tak lama. Ya. Betul. Dan satu lagi iaitu berjaya meninggalkan legasi dan asas yang kukuh dalam usaha mengekalkan kedaulatan negeri kepada penggantinya iaitu Raja Syed Ahmad Jamaludin. Ya, betul. Dan kita masuk satu segmen lagi doktor. Terakhir. Ya. Kelaku Perlis. Ya, jadi maksudnya apa yang kita telah buat tadi tu adalah merupakan satu penerangan untuk menjernihkan balik dakwaan-dakwaan yang dituduh Kepada Tunku. kepada Raja Syed Husin Jamaludin khasnya dalam tempoh 15-20 tahun kebelakangan ini. Dan bila dia sampai kepada era pergi ke media sosial, maka ia telah masuk juga ke media sosial Ya. dan cuba mempengaruhi pemikiran dan persepsi masyarakat, termasuk juga rakyat Perlis sendiri. Betul. Dan di peringkat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, bahawa kita kata dulu yang teramat mulia Tuanku Yang di-Pertua Maib merangkap Tuanku Raja Muda Perlis telah mempersembahkan hasrat untuk menaikkan lagi nama almarhum Raja Syed Husin Jamaludin ni ke hadapan Raja Perlis iaitu Tuanku Syed Sirajuddin Jamaludin, iaitu dengan langkah penukaran nama Sekolah Menengah Kebangsaan Arau menjadi Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Husin. Dan akhirnya kita kata dengan disaksikan oleh Yang Berhormat Menteri Kata Pendidikan Malaysia, telah berangkatlah baginda ini mewakili ayahanda baginda Tunku Syed Sirajuddin Jamaludin sebagai pemangku raja ketika itu untuk meresmikan penukaran nama daripada SMK Arau menjadi Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Husin. Singkatannya tak silap saya SEMSHU. Oh, Semshu. SEMSHU. Syed HU Husin. Dia kalau Syed Sirajuddin Sam Zero. Ya. Dia Semsu. Ya. Baik, ada gambar-gambar yang menarik untuk dipertontonkan. Ya. Nampak Tuanku segok di situ. Jadi keberangkatan baginda diiringi oleh dulu yang teramat mulia Tuanku Dr. Raja Puan Muda Perlis dan juga bersama-samanya adalah Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia, Menteri Besar Perlis. Puan Fadlina Siddiq, dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis, Ya. Tuan Muhammad Syukri Ramli. Jadi ini antara sekitar perkara yang berlaku pada tahun ni. Dan Dewan tu doktor. Ya. Nama anak Ya. kepada Duli yang teramat mulia. Ya, betul. Jadi maksudnya kita kata mungkin rahmat di sebalik tuduhan-tuduhan dan dakwaan-dakwaan itu menjadikan kita di Perlis pun alhamdulillah kita pun berusaha dengan lebih kuat lagi. Ya, betul. Semakin kita diasak, ditekan dan cuba ditohmah atau difitnah, maka dengan izin Allah SWT kita pun bertindak berusaha untuk mempertahankan balik maruah dan juga martabat kita, harakat kita, terutamanya para pejuang yang telah terdahulu pergi daripada kita dalam keadaan mereka sudah kembali ke rahmatullah, maka tanggungjawab kita lah
untuk membela nama baik mereka. Ya. Ni adalah sedikit lah laporan daripada Ya, Khabar laporan Perlis berita dan Sejahtera sebagainya lah. Ya. Baik. Itu adalah usaha yang Perlis telah buat Ya. untuk mengangkat kembali nama Ya. Tuanku Syed Husin di Ya. dalam negeri Perlis dengan menjenamakan semula nama sekolah. Ya. Dengan itu, dengan serta-mertanya rakyat kenal siapa itu Syed Husin. Lebih prihatin lagi. Ya, dan alhamdulillah murid-murid pun lebih suka nama Syed Husin. Ya. Dan berbangga memakai baju SMK Syed Husin ni. Ya. Baik. Alhamdulillah doktor. So, sampai di sini kita mempertahankan Tuanku Ya. Syed Husin dengan tuduhan Tuhan tidak berasas. Tekaan-tekaan dan juga yang tak ada bukti yang kukuh untuk tuduhan tu. Ya. Dan saya tu ucapkan terima kasih kepada doktor kerana berjaya untuk membuka kembali Ya. sejarah Tuanku Syed Husin dan mempertahankan semula jasa dan juga semualah apa yang Tuanku Syed Husin buat terhadap Ya. Perlis. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ahmad Faizal sekali lagi kerana kita telah Memohon kebenaran Ya. dan memanfaatkan penerangan beliau Ya, berkenaan dengan Tengku Anum yang merupakan satu tokoh kontemporari ya betul. yang sezaman dengan Raja Syed Husin Jamaluddin. Nampaknya kalau beliau ditohmah, maka tohmahan itu akan sampai kepada Raja Syed Husin juga. Begitu juga sebaliknya sama. Ya. Baiklah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi sebelum berakhirnya episod kali ini, saya nak pesan sekali lagi tuan-tuan, tolong follow lah, like dan share TikTok kami, Facebook, Instagram dan juga satu lagi YouTube kami. Ya. Jangan lupa sama je live dengan Facebook, dia akan sekaligus. Maksudnya boleh tonton kedua-dua. Dan juga satu lagi Spotify. Itu untuk selingan last kali ataupun akhir sekali untuk dengar balik audio ni supaya tuan-tuan dapat merasai, menjiwai ayat baik-baik ayat yang dikatakan dalam podcast tersebut. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada doktor dan jangan lupa tajuk sekali lagi, tajuk Perlis di neraca penjaga wahyu di bumi. Ya. Dan ini episod seterusnya lah. Dan insyaAllah akan berjumpa dengan doktor sekali lagi. Ya. Mungkin doktor akan jadi host pula. Mungkin lah. Saya akan akan berehat sebentar maksudnya. Ya. Bukan dia menghentikan bukan. No. Okey. Jangan lupa juga kepada ibu kandung kita. Terlupa. Ibu kandung kita tak boleh lupa, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis serta kru Suara Sunnah yang sentiasa bertahan dan menjadi pahlawan di belakang untuk melancarkan urusan podcast kali ini. Dan sekali lagi doktor, terima kasih dan kita jumpa lagi semua di episod akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.